Okey, ringkas Rasulullah Mi'raj. Tinggal Buraq, Mi'raj. Bila Mi'raj, naik langit yang pertama, jumpa Nabi apa? Nabi apa? Adam. Ni siapa? Inilah Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada orang tanya, Ustaz, pasal apa Nabi Muhammad tanya lagi pada Jibril, ni siapa? Seolah-olah baru diperkenalkan oleh Jibril, ni Nabi Adam. Tadi sebelum naik kan kita duduk solat dah ramai-ramai. Tadi kan tak solat sekali dengan Nabi-Nabi dah. Pasal apa dah jumpa dah tiba-tiba tanya pula. Faham ke tak maksud saya ni? Tadi kan duduk semayang sekali dah. Ni Nabi. Tiba-tiba naik jumpa pula, tanya pula. Tu saya tak nak jawab. Memang tak boleh nak jawab. Pasal apa? Taklah, memanglah orang tanya tu bukan nak perkena, bukan nak peleceh. Memang dah cerita di lagu tu, orang kan tertanya. Dah tadi jumpa dah. Pasal apa tanya seolah macam tak jumpa kan tadi? Naik lagi. Biarlah tu. Naik yang kedua jumpa Nabi. Yang kedua jumpa Nabi apa? Nabi tak pernah kahwin, 2 orang. Langit kedua ada 2 orang. Dalam sejarah hidup mereka tak pernah kahwin. Nabi Isa ibnu Maryam dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Langit ketiga, Nabi yang paling handsome, Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi kedua Idris. Langit kelima, abang Nabi Musa. Siapa? Harun. Langit keenam, adik Nabi Harun. Abang Nabi Musa saya tahulah, Nabi Harun. Tapi adik Nabi Harun saya tak tahu. Padahal sama tak? Nabi Musa lah. Langit ke-7, Nabi Ibrahim. Yang Rasulullah melihat keadaan Nabi Ibrahim pada waktu tu duk buat apa? Duk bersandar pada tiang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni tempat dia setentang dengan Kaabah di bumi. Kaabah di bumi naik tinggi, dia setentang dengan Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat di langit. Dan Rasulullah melihat setiap hari 70,000 malaikat masuk, tak keluar-keluar. Contoh, hari ni masuk 70,000 tak keluar, esok 70,000 tak keluar, lusa 70,000 tak keluar. Dan bayangkan setiap hari 70,000 sejak dia diciptakan. Agak-agak berapa jumlah? Masuk tak keluar ni, masuk saja. Masuk tak keluar, masuk tak keluar. Dia nak gambarkan apa? Kebesaran Baitul Ma'mur tu. Maksudnya dengan masuk tak keluar tu, dia masih tak penuh-penuh. Tak pula kata, bila nak habis ni ketat dah ni. Tak ada ketat-ketat. Lepas tu naik Sidratul Muntaha. Rasulullah lihat kan gambaran-gambaran tu dalam hadis. Daun-daun dia seperti telinga gajah. Buah dia seperti labu air, macam rupa tempayan. Gambaran. Tapi Rasulullah sebut lebih indah daripada tu. Kita cuba nak gambarkan satu benda yang memang indah sungguh-sungguh, dan benda tu tak ada orang pernah tengok kecuali kita, memang payah. Kita boleh cuma gambarkan dan dekatkan dengan apa yang hampir sama dengan dia. Contoh, mungkin daun tu memang bentuk tu Rasulullah seorang je saksikan, tapi dah dia macam lebar, macam telinga gajah, boleh habak macam tu je lah, macam telinga gajah. Tapi hakikat sebenar Rasulullah seorang. Susah ke senang kita nak habak satu benda yang kita seorang tengok, orang lain tak pernah tengok? Memang payah. Nak kata cawan, semua orang tengok cawan. Mikrofon, semua orang kenal mikrofon. Ni satu benda yang kita seorang tengok, orang lain tak pernah tengok. Nak habak apa nak? Kita cuma boleh habak sipi-sipi lah. Kalau kata bekas dia macam ni, ada tempat tampung air, walaupun hakikat dia berbeza. Rupa yang saya tengok tu macam gelas, boleh cakap lagu tu je lah. Rupa yang saya tengok tu macam mikrofon, tapi hakikat dia bukan mikrofon. Macam saja. Nak habak kat orang tak reti. Lepas tu baru naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat berpisahnya antara Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Rasulullah menerima apa? Menerima
Kalau nak kata menerima anugerah solat, sebelum ni Nabi kat bumi, sebelum Isra' Nabi tak semayang ke sebelum tu? Tuan-tuan, sebelum Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad tak solat ke? Nabi Muhammad dah solat. Tapi yang nak terima ni tentang apa? Waktu. Waktu solat. Berapa? Mula-mula 50. 45. Ni turun naik. Last sekali tinggal 5. Tu pun Nabi Musa masih tak yakin bahawa umat Nabi Muhammad ni mampu untuk menunaikan solat walaupun 5 kali dalam satu hari. Sebab apa? Sebab sebelum ni dia pernah cuba pada Bani Israel, memang tak mampu pun. Bani Israel lagi besar, Bani Israel lagi kuat, Bani Israel lagi panjang umur, tapi tak mampu nak buat. Apatah lagi umat Nabi Muhammad yang serba-serbi lemah. 5 ni besar lagi, minta lagi kurang. Tapi inilah pengakhiran untuk kita, dan telah ditentukan, ditakdirkan. Yang kita terima hari ini 5 waktu. 5 waktu ni, kalau kita tengok data dan statistik hari ini, amat-amat menyedihkan. Amat-amat menyedihkan. Maksudnya apa yang sedih? Sudah ramai umat Islam yang sudah mula meninggalkan kewajipan fardu ini dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, sudah ramai umat Islam yang tinggal solat. Sedangkan dia adalah kewajipan. Kalau kita tengok kewajipan lain pada Rasulullah, semua kewajipan itu disampaikan khusus melalui Jibril kepada Nabi di bumi. Pensyariatan Ramadan, Jibril turun habaq di bumi. Pensyariatan zakat, Jibril turun habaq di bumi. Semua hak lain tu habaq di bumi. Tapi yang special semayang ni, Allah panggil Nabi. Pentingnya solat. Konteks hubungan seorang hamba dengan pencipta dia, hamba dengan pemilik dia. Tapi bila kita dah tinggalkan amalan tersebut, bererti automatik kita sendiri telah memutuskan hubungan kita dengan dia. Tak ada cara lain dah untuk kita berhubung dengan Allah. Yang paling utama solat. Tiba-tiba cara kita berhubungan tu kita sendiri pi potong. Gambaran dah, macam ada tali yang menghubungkan, kita pi potong, kita pi kerat, tak mau dah berhubungan dengan dia. Kita tak mau berhubungan dengan dia. Bila kita meninggalkan ibadat solat, 5 berat sungguh, sebab tu ramai tinggal. Cuba kita kata hanya wajib 3 waktu, ada lagi tak orang tinggal? Kita cari buang hak payah-payah. Hak payah-payah confirm hak mula-mula subuh kan. Kita buanglah, bayangkan subuh. Apa satu lagi hak payah? Isyak. Buang isyak. Hak wajib, zuhur, asar, maghrib. Ada lagi tak orang tinggal kalau 3? Ada lagi. Payah sangat, buanglah 2. Waktu mana paling senang? Paling senang zuhur. Okey, kita katakan zuhur saja yang wajib. 4 rakaat. Zuhur saja yang wajib 4 rakaat. Agak-agak ada orang tinggal lagi tak? Ada orang tinggal lagi tak? Ada. Walaupun 4 rakaat orang tinggal. Bayangkan solat zuhur tu 4 rakaat, beratlah. Solat zuhur cuma 1 rakaat. Ada orang tinggal lagi tak agak-agak? Zuhur 1 rakaat pun orang tinggal. Kita buanglah perlakuan-perlakuan berdiri sujud payah. Cara semayang kita terus terjelepuk at-tahiyatul mubah. At-tahiyah saja. Ada lagi tak orang tinggal agak-agak? At-tahiyah saja pun orang tinggal. Kok suruh bagi salam 2 kali pun tinggal lagi. Bila ni benda basic, putuslah kita dengan dia. Bila putus tuan-tuan dengan Allah, kita juga akan putus dengan benda yang paling penting yang Allah sampaikan. Apa dia? Hak jadi panduan kita hari ini. Sejak ketiadaan para Nabi dan Rasul, kita bergantung pada apa? Dan kita putus dengan Allah, dengan mudahnya kita akan putus dengan kalam dia tu. Apa dia kalam dia? Quran hari ini. Putus orang tak semayang, dia juga akan putus dengan Allah.
Benda tak mustahil tapi payah kita nak jumpa. Benda tak mustahil mungkin, tapi payah kita nak jumpa orang habaq lagu ni. Memang saya akui, memang aku tak semayang, tapi aku tak pernah tinggal baca Quran. Hari-hari aku baca Quran, cuma aku tak semayang je. Boleh jumpa tak keadaan macam ni? Tak mustahil, tak mustahil. Tapi payah dah bila dia memang hari-hari tak semayang, tapi hari-hari juga dia rajin baca Quran. Benda tak mustahil saya kata, tapi memang sukarlah nak cari keadaan macam tu. Seorang yang rajin hari-hari baca, memang saya tak tinggal baca Quran, tapi semayang memang malas. Dia nak cari mudah jumpanya, kalau tinggal semayang dengan Quran pun dia jadi jauh. Dah bila dengan Allah pun jauh, dengan Quran pun jauh, automatik dengan Nabi dan Rasul pun jauh. Jadi apa nisbah lagi yang kita nak letak atas diri kita hari ini? Allah kita dah tinggal, Quran kita dah tinggal, Rasul sunnah kita dah tinggal. Kita nak nisbah diri kita atas apa lagi? Macam kembali kepada pertengahan tadi, bila kita dah tidak selaras lagi dengan kehendak di atas, dia problem banyak. Nak jadi macam-macam hari ini, inilah antara punca dia. Nombor satu, tinggal semayang. Lepas tu kita melanggar segala aturan dan perintah-perintah Allah. Dengan kata lain, kita buat hak dia marah, kita tinggal hak dia suruh. Jadilah bercelaru. Mana-mana sistem sekalipun, tuan-tuan, kalau bukan kita letak sistem yang tertinggi, kita duduk pergi sekolah, ada undang-undang dia. Bayangkan semua murid, undang-undang sekolah dia langgar, hak sekolah tak bagi, hak tu dia buat. Sekolah tu tenang ke, sekolah tu jadi serabut? Serabut. Sama juga negara. Walaupun manusia yang create, okey, rakyat semua kita patuhi dan ikut undang-undang ni. Tapi semua yang diundang-undangkan tadi, semua rakyat langgar, hak kerajaan tak bagi tu, semua rakyat buat. Tenang tak negara? Serabut juga. Walaupun kita kata tadi hak manusia fikir, kaedah-kaedah yang ditentukan oleh manusia, tapi kalau langgar pun memang serabut. Apatah lagi yang Allah buat, kalau langgar lagi serabut hidup kita. Tapi kita action semacam, kita sombong semacam. Ingat, hidup bukan setakat atas dunia, tapi ada perkiraan, ada tanggungjawab. Jadi fikirlah, sebesar-besar nilai solat yang diterima oleh Rasulullah, jangan kita perkecilkan, jangan kita main-main, jangan kita rasa benda ni halus sangat. Aku nak buat pun tak apa, aku nak tinggal pun tak apa.